Pendahuluan, syariat Islam tidak mentaklifkan kepada manusia sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh mereka dan sesuatu yang boleh menjatuhkan mereka ke dalam kesusahan atau dengan sesuatu yang tidak bertepatan dan serasi dengan naluri serta tabiat mereka. Masyaqqah atau kesukaran yang akan menjadi sebab kepada keringanan dan dipermudahkan berdasarkan kaedah ini, masyaqqah tajlib at-taisir ialah masyaqqah yang melampaui had biasa dan tidak mampu ditanggung oleh manusia pada kebiasaannya. Bahkan boleh memudaratkan diri seseorang dan menghalangnya dari melakukan kerja amal yang berguna. Meringankan dan mengambil kira segala keadaan tersebut adalah menjadi matlamat dan tujuan syarak daripada Allah yang Maha Bijaksana. Kesukaran iaitu masyaqqah yang diperolehi oleh seseorang mukallaf adalah menjadi sebab yang syar'i lagi sahih untuk meringankannya dengan mana-mana cara sekalipun. Definisi, dari segi bahasa, masyaqqah bermaksud sesuatu yang meletihkan, manakala dari sudut istilah pula, masyaqqah digunakan khusus bagi merujuk kepada sesuatu yang pada kebiasaannya mampu dilakukan. Tetapi, dalam kes tertentu, ia telah terkeluar dari batas-batas kebiasaan dan menyebabkan seseorang mukallaf mengalami kesukaran untuk melaksanakannya. Kaedah ini bermaksud kesukaran itu menarik adanya kemudahan atau kesukaran membawa kepada keringanan. Selain itu juga, kaedah ini bermaksud apabila terdapat sesuatu kesusahan dalam menunaikan perintah Allah SWT, perintah ini diringankan tidak seperti asalnya. Berdasarkan kaedah tersebut, terbentuknya semua hukum rukhsah atau keringanan dalam syariat Islam. Seterusnya, dalil-dalil yang berkaitan dengan kaedah masyaqqah tajlibu al-taisir. Berikut merupakan dalil-dalil atau nas-nas syarak yang berkaitan dengan kaedah ini. Antaranya ialah Al-Quran. Berdasarkan firman Allah SWT yang pertama, maksudnya, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Seterusnya, berdasarkan firman Allah SWT, maksudnya, kami tidak memberatkan seseorang dengan kewajipan, melainkan sekadar kesanggupannya. Kesimpulan berdasarkan kepada firman Allah SWT ialah Allah tidak menginginkan kesukaran kepada umat ini. Sebaliknya, mereka disuruh melaksanakan sesuatu tanggungjawab sekadar termampu atau mengikut kemampuan seseorang itu untuk melaksanakan sesuatu perkara. Dalil yang seterusnya ialah Sunnah Al-Nabawiyah. Berdasarkan kepada hadis Rasulullah di atas, iaitu maksudnya, ditanya Nabi tentang agama cara hidup manakah yang paling dikasihi oleh Allah. Maka berkata Nabi, agama Nabi Ibrahim AS, iaitu Islam yang bertolak ansur. Hadis Rasulullah yang seterusnya, iaitu maksudnya Nabi SAW bersabda, permudahkanlah dan jangan menyusahkan. Kesimpulan berdasarkan hadis ini iaitu menjelaskan bahawa syariat Islam adalah mudah dan ringan. Ia juga adalah sebahagian daripada tujuan syarak. Seterusnya saya akan menerangkan sebab-sebab keringanan. Antara sebab-sebabnya ialah yang pertama sekali musafir. Syarak memberikan keringanan kepada orang yang mau musafir seperti solat qasar dan jamak serta berbuka puasa. Yang kedua, sakit. Syarak memberikan keringanan kepada orang sakit seperti meninggalkan puasa serta bertayamum. Yang ketiga ialah paksaan. Syarak mengharuskan seseorang yang dipaksa untuk melafazkan perkataan kufur. Yang keempat ialah lupa. Seseorang yang makan dalam keadaan terlupa semasa berpuasa tidak terbatal puasanya. Yang kelima ialah kejahilan. Tidak terbatal solat seseorang yang bercakap semasa solat apabila berada dalam keadaan jahil. Yang keenam ialah kepayahan. Tanaman yang terkena najis binatang yang membajaknya dimaafkan. Akhir sekali, kekurangan. Orang gila dan bayi tidak diberikan tanggungjawab oleh syarak. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai jenis-jenis keringanan syarak. A. Keringanan dengan menggugurkan kewajipan. Contohnya, yang pertama sekali, tidak wajib atau gugur sembahyang Jumaat kerana ada halangan tertentu. Yang kedua, digugurkan daripada menyertai jihad sebab uzur. Dan yang ketiga, digugurkan kewajipan haji dan umrah disebabkan keuzuran. B. Keringanan dengan mengurangkan bebanan. Contohnya, memendekkan atau kasar solat zuhur atau asar menjadi 2 rakaat. C pula, keringanan dengan gantian atau penukaran. Contohnya, yang pertama sekali, ditukarkan berwuduk dan mandi dengan bertayamum. Yang kedua, menukarkan kedudukan sembahyang bagi orang sakit yang tidak berdiri kepada duduk atau baring atau isyarat. Yang ketiga, menukarkan bagi orang tua yang uzur yang tidak dapat berpuasa dengan membayar fidyah.
D. Keringanan dengan mendahulukan. Contohnya, menyegerakan membayar zakat sebelum waktu atau halnya. Yang kedua, sembahyang jamak takdim. Seterusnya, keringanan dengan mengakhirkan. Contohnya, menangguhkan puasa Ramadan kerana musafir. Dan yang kedua, sembahyang jamak takdim. Yang ketiga, menangguhkan sembahyang demi menyelamatkan orang yang mati lemas dan terbakar. Point F. Keringanan mendapat rukhsah kerana terdesak ataupun terpaksa. Contohnya, minum arak kerana terlalu dahaga atau ketiadaan air. Yang kedua, diharuskan mangkal bangkai kerana terdesak. Poin akhir sekali adalah keringanan mengubah atau menukar. Contohnya, mengubah atau menukar kedudukan dengan cara mendirikan solat ketika dalam keadaan ketakutan atau menghadapi musuh. Pembahagian masyakoh terbahagi kepada dua adalah masyakoh biasa dan luar biasa. Masyakoh biasa iaitu kesulitan biasa yang boleh dihadapi tanpa mengalami sebarang kemudaratan seperti kesulitan dalam menjalankan ibadah-ibadah fardu, kesulitan mencari nafkah, kesulitan dalam jihad menentang musuh dan seumpamanya. Kesulitan-kesulitan ini tidak membawa kepada keringanan hukum kerana ia bertujuan untuk menjaga maslahah manusia di dunia dan di akhirat. Masyakoh luar biasa iaitu kesulitan yang menyebabkan kesengsaraan yang biasanya tidak mampu ditanggung oleh manusia biasa dan membawa kepada kemudaratan, mencacatkan sistem hidup dan membantu usaha melakukan sesuatu yang bermanfaat. Masyakoh luar biasa boleh dibahagikan kepada 3 peringkat. Yang pertama, kesulitan dan kepayahan yang besar dan berat. Contohnya, kesusahan yang menimbulkan kebimbangan, berlaku kemudaratan kepada diri dan anggota badan akibat dari puasa berpanjangan dan qiyamul lail yang berterusan. Masyakoh ini mewajibkan takhfif, keringanan, kerana menjaga diri untuk melakukan ibadat lebih utama dari memudaratkannya hingga menghalang daripada melakukan ibadah. Yang kedua, kesulitan yang ringan. Contohnya, kesakitan yang boleh ditanggung. Masyakoh ini tidak diambil kira kerana menghasilkan maslahat itu lebih utama dari menghilangkan kesulitan yang sedikit itu. Ketiga, kesulitan yang pertengahan. Misalnya kesakitan biasa. Hukumnya tertakluk kepada kesulitan itu sendiri. Sekiranya ia hampir kepada tahap masyakoh yang berat, maka ia perlu diringankan. Sekiranya hampir kepada masyakoh yang ringan, ia sebaliknya. Akhir sekali saya akan menerangkan kesimpulan. Kesimpulannya, prinsip kaedah masyakoh tajlibul al-taysir banyak didasarkan hukum Islam dan terbit daripadanya segala hukum kemudahan, kesenangan dan keringanan asas atau kaedah ini bahawa meletakkan bebanan dengan perkara yang susah menjadi kesukaran. Dan masyakoh ke atas hamba-hamba mukallifin dan ianya hendaklah dihindarkan daripada mukallaf. Dalil-dalil yang menunjukkan perkara di atas memang terdapat banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran serta hadis Rasulullah SAW yang membuktikan kepada kita unsur kemudahan, kesenangan dan keringanan syariat Islam. Sebaliknya, syariat itu tidak dikuatkuasakan untuk kesukaran dan kepayahan.